B13, iaitu Kepala 030000 hal ehwal pelbagai dua hala. Yang pertama, saya harap pihak kementerian mengambil pedoman dari negara Perancis, di mana negara Perancis telah menganugerahkan Datuk Ambiga French Legion d'Honneur. Kita mesti ambil tahu perkara ini adalah satu perkara yang penting, di mana Datuk Ambiga telah dianugerahkan, di mana ia akan membawa satu kebanggaan kepada kita, termasuk kaum wanita. Yes, this is the highest award in France. So what is our foreign ministry can learn something from them. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya ingin sentuh tentang 030200 hak asasi manusia. Saya harap negara kita mengambil pandangan yang serius terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, bukan saja di negara-negara Islam maupun bukan Islam, asalkan mereka semua manusia. Tidak kira Myanmar ke, tidak kira Sri Lanka ke, tidak kira Palestin ke, mana-mana juga. Asalkan mereka itu manusia, mereka dinyaya oleh rejim-rejim dan mereka menjadi mangsa hak asasi manusia. Baru-baru ini kita nampak di Tibet, di mana rakyat Tibet telah tangkap oleh pihak polis, pihak berkuasa tanpa alasan. Dan apakah aspirasi rakyat Tibet, kita mesti ambil kira dan beri teguran kepada negara China supaya pergi ke meja berunding dan jangan aniayakan rakyat Tibet. Serupa juga dengan Sri Lanka, di mana pada bulan Mei tahun 2009, hampir 40,000 orang rakyat Sri Lanka telah dibunuh. Orang awam termasuk kanak-kanak dan perempuan, wanita, dibunuh oleh askar-askar Sri Lanka di Wani District, daerah Wani. Kerajaan kita pun tahu tentang hal ini, dan laporan khas, panel khas Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan satu laporan pada bulan Mac tahun 2011, ya, tahun ini, mengatakan ada unsur-unsur dan bukti-bukti jenayah yang dilakukan oleh tentera Sri Lanka terhadap orang awam, terutamanya wanita dan kanak-kanak di Sri Lanka. Mangsa-mangsa ini, dari 40,000 ini termasuk semua lapisan masyarakat Sri Lanka maupun Islam, Kristian ataupun Hindu, dan juga segolongan Buddhis. Jadi apakah tindakan negara kita, kerajaan kita untuk memberi teguran ataupun kaji balik hubungan dua hala dengan Sri Lanka? Because dengan izin, Sri Lanka must be condemned in the severest of terms for the violation of human rights. Sri Lanka bukan ahli kepada Rome Statute atau ICC, International Criminal Court, tetapi kita mesti mensyorkan ataupun membuat rekomendasi kepada bangsa-bangsa bersatu bahawa Sri Lanka dibawa kepada mahkamah antarabangsa untuk didakwa, khususnya Presiden Rajapakse dan pegawai-pegawainya, sebab jumlah kematian di Sri Lanka adalah lebih dari 100,000, di mana pada bulan Mei sahaja 40,000 rakyat Sri Lanka telah dibunuh. Mereka tidak dapat bela diri sendiri, dan mereka itu orang awam. Pada masa ini di utara Sri Lanka tidak ada pentadbiran sivil. Tiap-tiap pentadbiran sivil diambil alih oleh pentadbiran tentera, termasuk hospital-hospital ditadbirkan oleh pihak tentera. Pihak pembangkang di Sri Lanka, termasuk ahli-ahli parlimen di Sri Lanka, sentiasa terancam, dan ada juga
orang awam di Sri Lanka telah hilang dengan sebegitu saja apabila mereka memberi pandangan yang lain daripada apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan Rajapaksa. Di Chogem baru-baru ini, hal ini telah dibangkit, tetapi lagi sekali Malaysia gagal untuk memberi perhatian kepada situasi di Sri Lanka. Apakah sebabnya? Adakah ini disebabkan oleh perhubungan perniagaan di antara Malaysia dan Sri Lanka sehingga 40,000 orang dalam satu bulan boleh dibunuh oleh tentera Sri Lanka? Itu pun kita tidak peduli. Adakah hubungan Douala dengan Sri Lanka begitu penting? Ataupun adakah kepentingan segelintir masyarakat Malaysia, iaitu golongan tokoh-tokoh industri dan perniagaan lebih penting daripada nyawa-nyawa yang tidak bersalah itu? Saya tahu bahawa di antara pelabur tempatan dari Malaysia di Sri Lanka adalah CIMB Group. Adakah itu sebabnya kita tidak ambil berat tentang pembunuhan orang awam di Sri Lanka? Jadi saya minta kementerian memberi penjelasan tentang isu ini di bawah 0200 hubungan Douala di rantau Asia. Saya juga ingin sentuh tentang kepala 020000. Saya rasa Malaysia boleh memain peranan yang lebih penting di arena antarabangsa dalam semua bidang, termasuk penguatkuasaan undang-undang di antara negara-negara, khususnya di negara serantau di Asia Tenggara khususnya. Kita perlu mengadakan satu sistem harmonization harmonization of laws, di mana penyeludupan dengan izin human trafficking, penyeludupan dada, penyeludupan binatang-binatang liar yang terkawal itu boleh dicegah ataupun disekat, sebab Malaysia menjadi masyhur untuk sebab-sebab yang salah. We are famous for all the wrong reasons, dengan izin Datuk Pengerusi. International hub for human trafficking, international hub for drug trafficking, wildlife trafficking dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih serius, pandangan yang serius terhadap undang-undang harus diketatkan di antara negara-negara di serantau dan juga di antara bangsa. Dengan ini saya pohon penjelasan dari Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih.